Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan selamat kita bertemu kembali dalam rancangan Bahasa Mengenali Bangsa untuk keluarannya pada minggu ini. Dan seperti yang kita maklum bersama, 7 etnik yang terdapat di negara kita ini. Dan antara etnik dusun yang akan kita ketengahkan dalam rancangan Bahasa Mengenali Bangsa keluarannya pada kali ini. Dan untuk itu kita mengundang Yang Mulia Awang Iyad Samhan yang akan bersama kita pada minggu ini. Jadi untuk itu kita bersama dengan Awang Iyad Samhan. Assalamualaikum Yang Iyad. Waalaikumsalam. Apa khabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Jadi kita akan bersama penonton kita ya untuk ketahui perkataan dalam bahasa dusun ni. Jadi memang kita ni selalu mengikuti macam-macam bahasa Brunei, bahasa Tutong dan juga Kedayan dan juga hampir keseluruhan 7 puak yang terdapat di negara kita ni, Pak yang sama nah. Jadi bagaimana kalau kita akan bersama selepas ini untuk perkataan pertama kita ni. Baiklah, ini perkataan pertama yang akan kita bincangkan, belaman dan Wang Iyad belaman ini adalah kayu, potongan kayu. Jadi dari potongan kayu, jadi macam mana dengan dusun, apakah juga dikatakan belaman ya Wang Iyad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji. Belaman, ya. Dalam istilah belaman ini, ia termasuk dalam kumpulan kayu api, ya. Kayu api. Tapi belaman itu nama khasnya itu sebenarnya belaman. Dalam dusun dipanggil namanya apa namanya itu? Babangol. Babangol. Ya macam bulat bentuknya macam ni ya. Babangol. Ia banyak sebenarnya kalau kayu api ini. Bukan satu bentuk ya. Macam ni ia besar bulat ya. Ini dikatakan belaman. Belaman ya, babangolnya orang dusun ya. Dan ia dipilih khas bukannya ambil sebarang kayu ni. Ia yang keras. Ya. Kita ni bukan ngambil api, kita ni ngambil baranya. Ya. Kalau macam apa ni kayu api yang biasanya macam ni kan? Ia damit, berdemitan ya. Kemudian macam ni ya. Ini kayu api ya. Kayu api. Yang damit. Ya. Yang bisanya kayu api ni apa yang bagus kayunya ni? Yang damit ni. Ini kalau kita ni mau capat, kalau kiranya kayu balik angin, bisa ni capat ya. Tapi kita ni cara masakan ni ada macam-macam teknik bah. Mau capat atau mau perlahan pakai belaman. Belaman. Ya. Belaman selalunya diambil dari pokok yang keras ya. Misalnya kulim papa. Ya. Teras-teras kayu yang keras itu. Pasal ia anda mengeluarkan bara saja. Untuk bara ya. Sebab ia punya fungsi untuk berdadangnya orang memanaskan badan kan. Dan juga untuk menyala ya. Ia tahan tu. Kalau untuk menyala ia anda perlu api, ia perlu ia punya wap tu. Kurang lebih macam arang juga ni. Macam arang, kurang lebih macam itu ya. Dulu kalau hamba pernah ingat ya 70 tahun 60 tahun yang lalu tidur di hutan itu kita ni ada ikon dan sebagainya tu kan. Terpaksa pakai belaman tu. Dia yang api tu ia dibakar di siring tempat tidur itu. Jadi nyaman tu udaranya. Indah sajuk untuk manaskan badan. Kalau orang juga orang apa namanya itu, orang yang baru melahirkan, ia pakai ini juga tu belaman ya di dadangnya untuk ia memanaskan badan dan sebagainya tu. Banyak fungsinya, bagus fungsinya ni. Jadi kayu-kayu selain daripada kayu macam kerasan ni, mungkin kayu bakau kan dimasuk kali tu. Bakau memang paling bagus tu. Bagus tu. Pasal ia keras. Ya paling bagus tu. Belaman ini kalau kira kalau standard kayu api ya, ia disusun ia sebelah bawah tu. Pasar semua pasar bulat pasar ya. Kalau kita ni katakan hujan berminggu-minggu anda dah dapat kayu kerana kayu api macam ni, yang ini boleh dibalah. Menjadikan kayu api biasa. Ya, atau tujuannya juga. Campak dia punya andam tu. The last resort ni kita ni pakai. Kalau tidak ada ketepatan nanti dibalahkan, hanya orang dusun dipias. Dipias, dipecah-pecahkan baru kita ni baru boleh ada mengeluarkan api ya. Kalau macam mana saja indah mengeluarkan api itu. Indah. Untuk memanaskan saja bara. Belaman ya. Jadi kita ni macam ketalalukan dia di hutan pakai belamanan ya. Dulu kalau orang-orang dusun macam mana memarakkan untuk api
Selalunya dulu diorang Untuk pakai mengunun tu. munun itu diorang pakai lah ada dipanggil uras-uras ni kulit kayu. Ah, Jadi panggilnya lolobnya. lolom. Lolob. Lolom ah. Lolob. Lolom. Yang nipis macam kertas Aha. Atau dia anunya di Gisi-gisi-gisilnya kan. gisi-gisilnya Marak dengan tu. batu marak tu, tapi perlahan lah, Lahan. lama ya. Tapi Masa ni nak lagi makai tu. asal macis dulu mana ada kan? Macis payah tu dulu. Oh, ya, tu, Bang. Diorang macam tu Aha. dulunya. Ya, tu. Oh. Masih lagi anu lah. Ada sebagian daripada puak dusun menggunakan anu kelele tu nah. Masa ni indah ada lagi tu. Dah gitu. Indah ada lagi. Oh. Semua orang moden sudah. Moden sudah. Ya tu. Kalau dulu ada orang makai itu. Ini apa jenis kayu yang sebenarnya kita anu belaman ni kan tu? Yang anu. Yang ni lain baru saya melihat ni. Ya macam jenis ubar ni yang karas ya. Ubar ya macam-macam jenis ubar yang karas. Ataupun kulimpapa Kulimpapa juga karas. Atau bagus tu kulimpapa. Kulimpapa yang selalu bagus digunakan tu. lah. Selalu digunakan. Ia tahan tahan lama Kebanyakan saya saya bersama saya pun dia pun memakai Brunei pun kulimpapa je bagus ya. Kulimpapa bakau beli tu tutong ya jual tutong, ya. Ini yang bagus kulimpapa ni. Kulimpapa bagus. Oh, itu. Tapi sekarang ni kayu-kayuan ni payah karena mendapat ni benar payah pasal ni. Pasal hutan-hutan ni semakin sudah menyorang dia lagi ada sebagiannya dapat dia kan ditabang. Yes. Pasal pihak lah Jabatan Perhutanan Kawasan Kualan tu. Kawalan. Yes. Baiklah, tu kali saja tadi tu Belaman. Okey. Kita akan beralih ke perkataan seterusnya dalam bahasa selepas ini nanti. Belaman tu ada dalam bahasa dusun memang ada dua jenis lah punya tu. Kalau di apa maksud belaman tu? Ya sejenis kayu api lah. Sejenis kayu api yang digunakan kalau belaman dalam bahasa dusun yang satu tu ialah babangol. Babangol ni ya kirakan digunakan sebagai untuk pemanaskan sekiranya musim sajok macam tu, kira musim hujan. Okey, Awang Iyad, kita akan beralih ke perkataan seterusnya luhu. Luhu. Kalau luhu ni kalau bahasa Brunei ni kulit kayu. Bukan kulit kayu kah? Luhu bukan kulit kan. Luhu ni mesapi sesuatu. Masak sesuatu, ya. Maluhu ya. Artinya memanas sesuatu. Ya dalam bahasa dusun ni ya pulang tu. Macamnya yang ngelasu ya. Kurang lebih je bunyi tu ngelasu ya, pakai api ya didedangkan dengan api ya. Atau luhu ni selalunya untuk orang apa ni macam kalau barang-barang itu terkena ada serangga ke apa di dalamnya tu di anunya dipanas-panaskannya. Di panas-panasnya keluar insek serangga tu. Atau caranya di luhunya dipanasnya dengan dengan api ya. Dusun luhu je tu. Iya enggak, ia mendadangnya. Mendadang. Didadangnya dengan api. Ya. Mendadang tu ya. Mendadang tu. Mendadang dengan apinya. Baiklah. Itu luhu Luhu ya. Okey, kita akan bersama selepas ini nanti. Luhu ni dalam dusunnya ada banyak. Contohnya madar, ngelasu sama ngeluuh. Madar ni ia perbuatan untuk memanaskan makanan macam contohnya kalau masa ni lemang soalnya time hari raya orang simpan ada siring-siring bara api atau ataupun ikan nanti dicucuk dulu arah kayu, lepas tu cucuklah siring-siring tanah aras dekat bara api atau kemudian ngelasu. Kalau ngelasu ni memanaskan pakai api tu macam memanaskan air panasnya orang ngelasu air panasnya untuk memanaskanlah air panas atau balik pakai buat minuman macam tu. Kemudian last sekali ngeluuh ni untuk menghalau serangga. Serangga tu pakai utot api macam contohnya kalau orang dulu-dulu kan ngambil madu lebah atau dibawa dulu kayu utot atau dekat dia punya sarang penyangat atau lepas tu untuk dihalau kan asapnya tu menghalau tu dia punya serangga, dia punya penyangat atau. Baik, kita kembali untuk dalam bahasa bangsa bersama dengan Puak Dusun bersama Iyad Sam'an.
Dan kali ini Awang Iyad kita akan bincangkan lanah ni. Lanah. Macam lanah ni apa ni lanah ni? Yes. Lanah ni tanah rata, luruskah? Tanah rata kalau bahasa Brunei. Bahasa Brunei. Kawasan tanah yang rata. Ya, tanah rata. Ya, dalam pahaman dalam bahasa dusun itu dipanggilkan gana. 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 Gena. Gana. Gana ni ya memang tanah rata. Walaupun ia di kawasan payak ya, kalau yang ada air, ia dipanggil gana juga tu. Gana juga tu. Ya, kalau kita ni dari bukit turun ke gananya. Andau ke gana, artinya turun ke gana. Ataupun kalau kita ni berpadi Ya. ataupun bertanam, cucuk tanam, diorang suka memilih kayu tempat rata ni bah. Gana ni bah. Dipanggilnya gana tu. Tempatnya luas ya. Luas. Rata atau gana tu. Gana tu. Kalau ia macam kalau payah bair dia tak panggil gana. Ya mesti karing tu. Payo kata ya. Payah tu. Apa ya? Itu indah ya. Kalau ada payah tu dia Indah tu. Ya mesti rata karing lah. Kawasan yang rata, kawasan yang luas lah luas. Luas. Itu dikatakan tu. Gana ya. Bisa. Ada bukit lah tu. Ada bukit. Ada pun ada berapa kuat ya bukitnya. Itu gana tu. Gana. Ya. Gana ataupun bahasa Brunei-nya lanah. 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 Jadi bahasa dusunnya apa Gana. 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 Gana ya. Mungkin orang-orang petani, orang-orang apa ni dewasa ni memang belum tahu ni bahasa dusunan ni tentang ni. Perkataan yang saya sebutkan tadi ni ya. Selalunya generasi tuan dia, generasi baru tidak tahu. Tidak ada tahu apa. Tidak ada. Jadi apa usaha-usaha pihak macam kita buat dusun. Ketika ini kami baru dalam proses membuat edisi kedua sudah. Alhamdulillah. Dari Persatuan Pakatan Sang Jadi Dusun untuk membuat satu publicity bagian penerbitan bahasa ni supaya anda hilang untuk menerbitkan satu buku kali. Buku satu sudah kamus dusun sudah ada. Kamus hanya ia terhad masa ni kami meluaskan lagi dari daerah ke daerah memperkembangkan. Pasal bahasa tu kalau kita ni pergi ke Merangking misalnya. Indah sama wah. Kalau suku kaum dusun sebenarnya banyak di Brunei ni. Kalau kita ni ke Batang itu seindah sama. Ke Sungai Liang lainnya sama sedikit. Sama Puak Kedayan ni. Indah sama tu. Kalau Merangking, Bukit Saut banyak indah sama. Atau jangan heran tu. Lain sebutannya. Lain sebutannya. Kalau kita ni tempat berpadi ya. Kalau kami panggil rarau dorang sana boton lain je tu. Dia sama. Tapi masih Puak Dusun. Puak Dusun juga suku kaumnya lah kalau kira. Sebab dari segi bahasa tu menunjukkan orang tu ada berlainan bah. Berapa kategori maksudku macam pacangannya tu. Ada 4-5 pokoknya kategorinya. Kali kalau ikut kampung ada juga 4-5 lah. Mungkin lebih. Ya. Pasal kajian belum lagi menentukan di mana kawasan-kawasannya. Ini bis kita yang untuk yang standard digunakan kali ini. Rancangannya macam itulah dulu. Tapi perlu kajian dulu. Dikaji dulu. Dari wakil setiap kawasan ya. Di ada satu piawaian lah di standardize. Itu bagus je lah untuk petani belia-belia petani khususnya anak-anak muda yang belum tahu. Jadi ini satu kebaran yang baik ya. Ada kamus untuk mereka mengetahui belajar mengenai dengan bahasa dusunan ya. Jadi alhamdulillah itu satu perkembangan yang baik. Baik, kita akan kembali selepas ini nanti. Lanah dalam bahasa dusun ialah gana. Artinya ialah tanah yang rendah dan rata. Ia selalunya banjir oleh kerana musim hujan. Manusia juga suka membuat rumah dan berkebun di kawasan ini. Okey, perkataan seterusnya keempat ni Wang Iyad Saman mengurabat. Mengurabat taninya orang apa ni bang? Bahasa Brunei ni mengurabatnya orang mengurabat bah. Bunyi betul ah? Bunyi bah mengurabat tani bah. Ya. Oh. Aneh.
Yang mengerabat anu bunyinya anunya. Ada beberapa perkara sebutan nih mengerabatan nih. Ia tertaluk apa yang membuat bunyi itulah. Ikut anu juga. Mengikut anunya apa yang membuat ini, Pak. Misalnya menggurabat ini gelempakannya, gelentuban bunyinya. Kalau selalu masa ni kalau di rumah banyak ambok kan. Ya naik ke atap tu belusir tu ya. Itu gelentuban bunyinya tu ya. Mengurabat gitu kan. Mengerabat je namanya tu. Mengurabat je namanya. Kalau dusun anu tu lain Gelentubannya. Gelentuban Gelentubannya banyak bunyi. Artinya ada barat-barat bunyi betul tu. Kemudian ada juga gempakan. Gempakan ini selalunya kalau kayu kah gugur atau timbunan batang-batang kah, boleh je mengerabat tu gelempakan bunyi atau pertama mata. Macam ada yang ada tu yang timbun-timbun gugur kah, mengerabat bunyinya. Atau gelempakannya kalau bunyinya terlalu banyak bising ya. Dan ada juga yang orang dusun ini manggil ngendarau-nya. Artinya satu yang gugur tu. Kalau dahan basar kan, mengerabat gitu. Kalau yang gugur tu kan, pebunyi tu Pak. So selalunya itu tu mengerabat ini daripada bunyi lah. Tapi ya termnya daripada yang dusun ini kalau ini panggilnya ni, yang ini ikut keadaan tempat itu atau barang itu Pak. Barang itu. Ikut keadaan barang anu lah. Kalau ambok itu dia dipanggilnya gelempakan tu. Gelentuban pulang. Bunyi kali Pak. Dari segi bunyi duduk mungkin di segi sana kali ya. Orang ambil dari sifat bunyi itu Pak. Ada juga beza dengan anu. Ada beza. Macam mana? Kalau gelempakan itu ya macam yang ada yang patah-patah juga. Itu lain. Lain gitu. Itu tu. Dan sama Pak. Ikut keadaannya tu. So itulah mengerabat itu. Kita akan beralih. Mungkin kena kesempatan. 1-2 lagi pertanyaan akan kita bawakan dalam rancangan Bahasa Bangsa bersama Pak Dusun. Kita kembali selepas ini. Okey, dalam bahasa dusun, mengurubat ni ya ada macam banyak maksud lah. Macam bunyi sebenarnya. Ya contoh macam kalau kami hutap-hutap. Contoh kalau hutap-hutapan ni ya macam bunyi kanak-kanak atau bunyi ambok berlarian lah. Sama lah tu bunyinya. Sama je perkataan gelapakan. Gelapakan tu ya macam bunyi kayu gugur ataupun bunyi binatang berlarian lah. Which di mana suara tu ya macam bunyi kayu patah. Pasal kena langgar oleh binatang atau boleh je pasal orang berlari. Lepas tu suara ngandarau. Ngandarau tu ya bunyi kayu juga tapi ya macam gugur. Ya macam tumbang kayu tu. Ini mungkin satu perkataan yang cukup baik. Luagan. Luagan Ya. Luagan ni saya ingat satu tempat ni. Luagan macam ni? Sungai ke? Kurang lebih macam itulah. Kalau bahasa Brunei luagan ni satu macam tasik bah. Dia kata kalau bahasa dusun apa luagan ni? Kurang lebih bunyinya tu luagan tu. Kalau dusun dipanggilnya logon. L-O-G-O-N. Logon. Luagan. Kurang lebih tu bunyinya. Kalau putih logon tu. Lagun. Orang putih lagun. Lagun. Tapi anda tahu dusun ini dapat daripada lagun. Logon kan dia. Lagun. Tapi double O. O-N. Tapi logon ya. Logon ini memang sepertinya Tuan Haji tadi. Ya kawasan air ya. Yang apa ni? Yang anulah. Macam kulam lah misalnya. Tapi boleh besar ataupun serada besar ya. Macam luagan merimbun ya. Tapi dipanggilnya tasik juga. Tapi ada kawasan-kawasan itu dipanggilnya luagan. Ada. Ya banyak apa tu. Tempat-tempat air itu. Bertakung kan. Atau luagan. Selalunya luagan memang ia ada kaitan dengan hubungannya dengan sungai ya. Aliran sungai. Tapi ia ada macam kawasan membulat besar ya. Dan ada satu yang menarik juga dalam istilah dusun ini dipanggilnya tiong. Tiong ini jenis luagan yang damit. Damit ya. Tapi di bukit, di atas bukit. Anda ada sungai itu. Di bukit ya. Anda tahu kenapa dipanggilnya tiong? Mungkin barangkali dulu-dulu itu burung tiong ini minum sana kali Pak. Dipanggilnya tiong. Anda tahu lah atau ya yang kemungkinannya saja. Tapi kalau ada macam luagan damit di bukit, atau bukit lah bukan di sungai ya, dipanggilnya tiong tu. Tiong bukan logan. Belum ada kajian-kajian untuk untuk ada secara dalam mengapa dipanggil tiong atau?
belum hanya kita ni hanya apa ni Kita dari segi anggapan saya lah. anggapan saja. Ah, kita ni memikirkan kenapa tiong dipanggil Bukannya sana. dinamakan Bukannya anu luagan. tu ya, ada kalau damit tani anu bapak macam parit anu Indah ya jenis luagan jo, ya bulat jo, wasar. bulat Ah. juga. Tapi di atas bukit, di bukit. Bukit. Ah, di bukit. Mhm. Ah. Itu sih kan ya. Ah. Baik. Tiong tu. Tapi indah basar benar, damit lah. Damit. Kalau yang basar benar, kira logan. Dia atas bukit juga. Logan. Yang Logan damit lah. atau tasik lah. Tasik lah kalau yang basar. Kalau yang damit tiong tu nya. Yang di bukit. Baik, ya Okey. Jadi satu perkataan lagi akan kita bawakan selepas ini nanti ya. Kita akan kembali. Yang saya tahu perkataan luagan ini yang bermaksud kalau dalam dusunnya logon ke kenayo sama lupok. Logan ini takungan air yang sebenarnya takungan air untuk kerabau mandi juga boleh juga, untuk sapi mandi boleh juga macam itulah. Kalau contohnya lah di Tasik Merimbun ada kenayo gayo, kenayo diok. Itu maksudnya kenayo gayo tu kenayo basar sama kenayo damit. Kalau tiong ini bermaksud menunjukkan arah bukit. Menunjukkan bukit. Tempat tekungan air di bukit saya tu. Itu namanya tiong. Kalau lupok ini sama aja logon tapi lupok ini tekungan airnya tu rendah. Ni contohnya di belakang saya. Ini contohnya lupoknya. Lupok namanya sini ni lupok nak pulau. Itu contohnya. Okey, Orang Iyad. Satu perkataan mungkin akan kita ada kesempatan lulu. Lulu. Lulu Kata kan lulu. Lulu tu contohnya. Lulu ah? Lulu. Lulu. Lulu atau lulu. Lulu. Ada dibincang itu ya. Ya, lulu ya. Lulu kita ni Lulu ya. Lulu Yang dimaksudnya lulu ni ada dua tu sebenarnya. Ada juga lulu ni yang diistilahkan sebagai binatang. Lulu binatang liar lah. Ya, lulunya. Buruan. Beruan. Banyak lulu di hutan sana tu nya. Orang dusun panggil lulu tu. Lulu. Kalau lulu ada juga yang lulu, kadang-kadang lulu Ada lagi satu perkataan lulu ni. Lulu ni anu tu ampau macam ampa baras. Anu bakal dorang buang anu tu. Uras-urasnya tu dipanggilnya lulu tu. Lulu je tu. Ya, kita ni kan ada Macam kalau kita ni menganu apa ni tu? menganu barasan ni anu padi baru padi menampi padi tu kan. Kan ada yang gugur tu kulitnya tu. Apa tu? Urasnya kata. Amparasnya kita ni. Amparasnya tu. Dia lulu tu panggilnya tu dia. Lulu tu? Banyak lulunya barat adatnya sana menimbunnya. Lulu tu panggilnya tu. Lulu je tu Lulu je tu. Selain daripada binatang dipanggilnya lulu je tu. Lulu dalam bahasa dusun sama saja. Lulu ia terbagi kepada dua. Yang satu tu ia apa saja jenis binatang dalam hutan macam ambuk, pelanduk, rusa, payau jua, uras-uras ataupun habuk-habuk halus macam hampa padi yang dikisar ataupun ditumbuk. Iyad, mungkin sampai di sini pertemuan kita dalam keluarannya pada kali ini. Jadi kita akan bersama lagi di keluarga datang dengan bahasa dusun ini. Jadi untuk itu kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.